Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya dipertanggungjawabkan dalam menyatakan masalah rempit. Okey, bila kita kata rempit, semestinya kita akan fikir aktiviti-aktiviti rempit yang dilakukan adalah lumba haram berkumpul pada tengah malam sehingga ke pagi subuh tanpa manfaat dan juga bebasnya bersosial di antara wanita dan lelaki. Dan juga banyak lagi aktiviti-aktiviti negatif yang dilakukan bila kita kata rempit. Jadi penyataan masalah tentang rempit ialah sukarnya rempit ini untuk ditangani, untuk dibendung. Kerana walaupun polis telah melakukan banyak kali sekatan jalan raya, tetapi masalah rempit ini masih lagi berleluasa dengan besarnya dalam Malaysia ini. Walaupun telah dijalankan kempen dan juga insentif dalam membendung rempit, tetapi masih lagi gagal dan tidak dapat membendung rempit ini walaupun sedikit. Rempit ini telah berlaku dengan besarnya sehingga pihak-pihak berkuasa juga amat susah dalam membendung masalah ini. Yang kedua ialah masalah kenapa rempit ni juga berlaku kerana masalah keluarga. Jadi disebabkan masalah keluarga dan kesempitan wang yang mereka hadapi, maka remaja-remaja muda ini memilih untuk merempit, kerana dalam merempit dan melumba haram ini memberikan mereka wang ataupun ganjaran apabila menang dalam melakukan lumba haram ini. Dan sesungguhnya dalam lumba haram ini juga kemungkinan wang ataupun ganjaran yang mereka dapat itu amat besar yang mampu memberikan mereka mempunyai hidup yang lebih senang kerana dapat duit lebih daripada melakukan lumba haram. Itu juga merupakan punca ataupun yang boleh dikatakan masalah apabila mereka melakukan lumba haram atau merempit ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Berikut adalah faktor-faktor yang menyumbang terhadap gejala rempit. Yang pertama, pengaruh media massa. Kerana dunia kini penuh dengan kemudahan teknologi, pengaruh media massa turut tersebar dengan laju tanpa batasan. Filem-filem yang mengandungi unsur-unsur berbahaya yang tidak ditapis akan membawa bahana kepada mereka yang menonton, terutamanya belia muda, kerana ketika itu mereka taksub untuk mencuba benda-benda baru. Aksi-aksi membahaya yang ditayangkan dalam filem aksi seperti merempit akan menjadi dorongan untuk dicuba bagi merasai sendiri perasaan merempit tersebut. Selain itu, ibu bapa yang tidak cakna berkenaan kegiatan anak-anak mereka. Ibu bapa yang sibuk dengan pekerjaan mudah sekali terlepas pandang mengenai anak-anak. Ini kerana mereka beranggapan anak mereka yang telah memasuki usia remaja sudah boleh berfikir tentang baik buruk suatu perkara tanpa mereka sedar bahawa kadang-kala anak-anak mereka boleh terjebak dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti merempit ini kerana kekurangan perhatian dari ibu bapa dan merasa terabai. Maka anak-anak mulai mencari keseronokan di luar rumah dan mengikuti ajakan rakan-rakan ke arah kegiatan yang buruk. Seterusnya, faktor undang-undang turut memainkan peranan di mana kelonggaran yang diberi oleh pihak berkuasa seperti hanya perlu membayar saman jika tidak mematuhi peraturan jalan raya turut mendorong mereka untuk semakin berani melakukan aktiviti seperti merempit. Ini kerana hukuman yang dikenakan adalah ringan dan tidak ada masalah untuk mereka meloloskan diri dari hukuman tersebut. Oleh itu, mereka merasa tidak getir dan tidak merasa takut untuk melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Gejala rempit ini banyak membawa kemudaratan kepada masyarakat, bangsa dan negara, terutamanya golongan terlibat itu sendiri. Rempit memberi impak yang besar terhadap perkembangan sosial, ekonomi serta politik negara. Golongan mak rempit ini tidak takut atau seram untuk menunjukkan kebolehan mereka di jalan raya, malah mereka berbangga dapat menunjukkan aksi-aksi ngeri yang berbahaya dan boleh membawa maut itu di khalayak ramai. Merupakan
Kepuasan bagi mereka apabila dapat beraksi dengan memecut laju di atas jalan raya dengan deruman enjin yang sangat kuat serta pelbagai aksi berbahaya seperti wheelie dan wikang yang selalu kita lihat. Aksi-aksi yang ditunjukkan bukan sahaja membahayakan nyawa mereka, malah membahayakan nyawa pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Oleh yang demikian, kita selalu melihat penunggang motosikal menyumbang paling banyak angka dalam statistik kemalangan jalan raya setiap tahun, tidak kira kemalangan maut ataupun tidak. Malah, terdapat juga kes langgar lari yang berpunca daripada gejala lumba haram ini. Pembangunan sosial semakin terencat kerana kegiatan rempit ini mengancam ketenteraman dan ketenangan suasana malam. Banyak juga rungutan yang dapat kita dengar dari penghuni-penghuni rumah taman tentang bunyi enjin motosikal yang kuat dan mengganggu mereka beristirahat. Malah, golongan ini juga sering dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah ataupun digelar juga sebagai mat gian. Kesan daripada kedua-dua gejala ini membawa kepada kes-kes lain seperti mencuri, ragut, pecah rumah dan lain-lain. Namun, apa yang paling membimbangkan adalah konsep pertaruhan anak-anak gadis seperti hadiah dalam perlawanan lumba haram tersebut. Anak-anak gadis ini sanggup menggadaikan maruah untuk menjadi pembonceng kepada teman lelaki mereka yang merupakan ahli kumpulan mak rempit. Gadis-gadis inilah yang menjadi pertukaran dengan pihak yang memenangi perlombaan tersebut. Justeru, langkah yang drastik dan efektif harus difikir dan dilaksanakan segera agar kisah pembuangan bayi, anak luar nikah dan pelbagai penyakit membunuh seperti AIDS dapat dielakkan. Manakala dari sudut ekonomi pula, mak rempit mensia-siakan waktu muda mereka yang sepatutnya digunakan untuk membangunkan polisi diri masing-masing. Tetapi peluang kemakmuran dan kemajuan negara dimanfaatkan oleh rakyat asing lantaran kerana anak negeri sendiri tidak berminat untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi membangunkan negara. Apa yang membimbangkan adalah sekiranya perkembangan yang tidak sihat ini semakin menjadi-jadi dan tidak terkawal. Ini kerana rata-rata mak rempit adalah mereka yang masih dalam usia remaja. Bahkan sebahagiannya masih di bangku sekolah menengah. Mereka masih bergantung kepada kewangan ibu bapa masing-masing. Untuk menyertai lumba haram ini, mereka memerlukan wang yang banyak khususnya untuk pengubahsuaian dan membeli alat ganti motosikal, kos petrol serta wang pertaruhan. Bagi sesetengah remaja yang terlibat dengan dadah memerlukan wang yang lebih lagi. Oleh sebab itu, apabila mereka terdesak untuk mendapatkan duit, mereka mula memeras ugut, meragut dan mencuri yang pastinya akan merugikan ekonomi negara kita sendiri. Dari segi politik, generasi masa muda sekarang adalah merupakan tunggak puncuk pimpinan pada masa hadapan. Namun, apabila berlakunya gejala seperti ini secara berleluasa, masih adakah golongan yang masih mampu memimpin negara kita yang tercinta ini pada masa hadapan? Hal ini menjadi persoalan masyarakat kita sekarang. Kita perlukan anak pemuda yang berani, tetapi keberanian itu perlu diletakkan pada tempatnya. Kita tidak mahu mereka yang berani mempertaruhkan nyawa di atas jalan raya yang akhirnya memberikan kerugian kepada bangsa, agama dan negara kita sendiri. Lantas, bilangan masyarakat yang berkarisma dan berkepimpinan semakin berkurangan. Tenaga kerja dan sumber manusia juga semakin sedikit dan akhirnya mereka ini akan menjadi kaum yang tertinggi dalam urusan kemodenan dan kemajuan di tanah air sendiri. Okey, bagi penyelesaian gejala merempit ini pula, ianya terbahagi kepada 3 bahagian atau usaha yang dapat kita gunakannya. Okey, yang pertama adalah melalui ibu bapa, di mana ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang amat besar dalam mencorak anak-anak mereka. Jadi, seperti mana yang kita tahu, apabila anak-anak meningkat dewasa, mereka lebih banyak cenderung meluangkan masa dengan rakan-rakan berbanding dengan keluarga. Oleh itu, ibu bapa haruslah pandai dalam memberi jiwa anak mereka serta mengawasi aktiviti dan tingkah laku mereka. Hal ini demikian kerana golongan remaja khususnya mempunyai keberanian yang kadang-kadang disalahgunakan oleh mereka terhadap perkara yang tidak betul. Mereka telah berani untuk menipu ibu dan bapa atau ahli keluarga yang lain tentang perihal dan aktiviti yang mereka lakukan di waktu masa lapang. Maka ahli keluarga perlulah berperanan mengawasi aktiviti anak mereka dengan mengambil tahu ke mana mereka pergi, dengan siapa dan apakah tujuan mereka keluar dari rumah. Sedangkan pelbagai aktiviti lain yang bermanfaat serta menghiburkan dapat dilakukan di rumah dengan kemudahan internet serta telefon pintar pada masa kini. Selain itu, remaja yang mempunyai kemudahan seperti motor lebih banyak cenderung menyertai perlumbaan haram. Ini kerana mereka rasa mereka mempunyai hak kebebasan, mereka dapat memandu motor ke mana sahaja mereka mahu. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengambil langkah dengan mengehakkan penggunaan motor, terutama yang mempunyai anak remaja lelaki, sebagai langkah mencegah anak-anak mereka daripada menyertai atau melahirkan rasa minat untuk menyertai perlumbaan haram ini. Peranan seterusnya bagi ibu bapa yang boleh dilakukan
oleh ahli keluarga dalam mengelakkan remaja menyertai atau terlibat dengan perlumbaan haram adalah dengan memastikan mereka sentiasa dalam persekitaran yang positif. Jadi di sini maksud persekitaran yang positif adalah rakan-rakan yang mereka gaul dan aktiviti yang mereka sertai tidak berkait dengan sebarang kegiatan yang tidak berfaedah. Misalnya, ibu bapa boleh menggalakkan golongan remaja ini terlibat secara aktif dalam bidang sukan. Hal ini kerana ianya bukan sahaja dapat mengisi masa lapang, malah ia memberikan manfaat yang pelbagai. Jadi sekiranya anak-anak mereka ini berminat dalam perlumbaan motosikal, bimbinglah mereka dengan menggunakan saluran yang betul dan sah. Usaha seterusnya adalah dari segi pihak kerajaan pula, yang mana pihak berkuasa perlulah melakukan rondaan secara kerap di beberapa kawasan yang mana menjadi tempat perlumbaan haram tersebut berlangsung bagi memastikan aktiviti tidak berfaedah ini dapat dikurangkan, malah dihapuskan supaya negara dapat melahirkan anak bangsa yang lebih bermoral pada masa akan datang. Bukan itu sahaja, pihak berkuasa juga perlu mengetatkan lagi undang-undang yang sedia ada dengan memberikan denda yang boleh memberikan pengajaran kepada mana-mana remaja atau golongan yang suka mengubah suai kenderaan mereka serta pihak yang menyediakan servis mengubah suai kenderaan mereka yang tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara. Jadi, ini kerana ianya dapat membahayakan pengguna jalan raya lain, nyawa orang lain juga, dan tidak lupa juga bagi pihak kerajaan dalam menyediakan lebih banyak lita perlumbaan di beberapa tempat yang sesuai dengan mengikut akta dan undang-undang yang sedia ada. Hal ini kerana industri sukan pemotoran di negara kita juga mempunyai peluang yang banyak sehingga ia dapat melahirkan pelumba bertaraf dunia seperti Hafiz Syahrin dan Khairul Idham Pawi. Tegasnya, jika minat dan matlamat remaja tersebut dapat dibimbing dan diberikan peluang untuk mereka menunjukkan bakat mereka, ianya menjadikan mereka ini dapat menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan juga negara pada suatu hari nanti. Akhir sekali, bagi penyelesaian untuk menangani isu merempit ini adalah melalui media massa, di mana media massa juga penting dalam mengawal segala konten-konten yang disiarkan kepada orang ramai. Antara peranan media massa adalah dengan menayangkan lebih banyak program yang lebih positif di sosial media, khususnya program yang dapat menarik minat orang muda seperti menyediakan satu program himpunan pemotoran yang disertai oleh pihak yang dapat memberikan manfaat dalam program tersebut. Seterusnya adalah media massa juga perlu menyekat mana-mana siaran yang menyiarkan aktiviti perlumbaan haram tersebut. Seperti sedia maklum, kita tahu bahawa TikTok merupakan platform yang paling besar dan paling digemari oleh anak-anak remaja zaman sekarang, dan kita juga dapat melihat bahawa banyak siaran langsung serta konten yang tidak ditapis di media sosial, khususnya berkenaan perlumbaan haram ini. Hal ini menyebabkan mereka yang menonton perkara demikian berasa ianya salah satu perkara yang hebat jika dicubanya bersama rakan-rakan, malah ianya menyebabkan mereka tidak gentar melakukan aktiviti tersebut kerana terjebak dengan siaran-siaran yang dilakukan oleh kumpulan mak rempit itu sendiri. Di samping itu, mengadakan kempen secara alamaya juga dapat membantu kerajaan mengurangkan kegiatan lumba haram ini, kerana kempen yang dianjurkan di media sosial lebih menarik minat para remaja untuk menyertainya dan juga dapat menghasilkan lebih banyak manfaat itu sendiri. Seperti contoh yang kita dapat kita anjurkan secara alamaya adalah Hari Motor Standard, di mana para peserta boleh menayangkan motor-motor mereka yang mana
Mereka yang mempunyai motor yang mengikut spesifikasi Undang-Undang Jalan Raya dapat memenangi hadiah atau jabatan bertuah yang menguntungkannya.